simpan lokasi dia. So simpan file kita dekat lokasi di mana kita nak simpan. Kalau saya simpan dekat source training day 1, part 2 title and transition. Edit title and transition. Kat situ yang saya akan simpan. Okay. Lepas tu saya dah select folder. Saya klik OK. Sorry, you bagi nama dulu. Okay. Tak apalah, you bagi nama. Make sure you bagi nama lah dekat file you tadi. File, new, project. Okay. So saya namakan dia sebagai B1 exercise 2 lah. Exercise. Terpulang nak panggil apa nama ni. Lepas tu Premiere akan keluarkan standard Windows yang biasa kita nampak. Standard Windows yang sama tadi tu, dia nampak screen warna gelap. Okay, kalau you pergi zaman dulu kala masa awal-awal Premiere dikeluarkan, screen dia semua warna kelabu, warna cerah. Okay. Lepas tu kita bertukar kepada screen yang berwarna hitam. Agak-agak kenapa ke? Dululah 10 tahun dulu kalau kita guna Premiere MX, Premiere CS pun dah gelap sikit lah. Okay, CS4 semua tu, CS3, CS2. Sebab memang biasanya kita mengadap benda ni kan. Jadi kalau paparan skrin tu berwarna putih, dia terlalu cerah, dia boleh menyakitkan mata lah. Itu satu. Satu lagi dari segi human computer interaction dia lah, kenapa skrin dia berwarna hitam ialah supaya kita punya fokus tu lebih kepada kita punya proses editing pada komponen-komponen yang kita nak edit. Yang tu dua. Kenapa skrin dia warna hitam? Ialah biasanya designer ni dia duduk dalam bilik gelap-gelap seorang-seorang, dia akan buat benda ni supaya dia lebih fokus dengan kerja dia. Itu antara yang ketiga. Ada banyak sebab. Dan sebenarnya yang dengan warna hitam ni kita boleh banyak fokus lah kepada kerja-kerja yang kita nak buat. Dia lebih highlights apa benda yang kita nak buat. Okay. Dan saya personally pun prefer screen ni dalam warna yang sekarang ni lah. Okay, banding dengan dulu tu mungkin kita buat editing sekejap je, kita punya mata dah cepat letih. Macam ni dia kurang sikit. Alright. So, what I want from this afternoon ialah kita akan sequence juga klip-klip yang ada dekat dalam ni. Cuma, kali ni dia sedikit berbeza. Okay, sedikit berbeza. Sebelum kita import, saya nak kita create sendiri sequence. Tadi ada pertanyaan tentang sequence. Kenapa timeline kosong? By default, timeline ni dia tidak ada canvas. Dia hanyalah satu lantai kosong yang kita tak letak sebarang kertas putih dekat atas untuk kita berkarya. So kita nak kena tetapkan apa size video kita, apa size screen semua tu. Semua tu kita tetapkan dalam sequence. So pertama sekali, kita pergi kepada sequence. Kita pergi kepada file. Kita pergi kepada new. Kita select sequence. Alamat sekejap saya lupa nak record. Okay, saya tutup balik. Sebelum kita mulakan apa-apa proses kerja-kerja import mengimport ni, okay, kita pergi kepada file, kita pergi kepada new, kita pergi kepada sequence. Okay, paparan new sequence ni akan dikeluarkan. Dia tanya kita sebenarnya, apakah ciri-ciri ataupun size frame yang kita nak gunakan untuk kita buat editing, di mana size ni juga akan digunakan semasa kita export file tu nanti. Apa maksud dia tu? Maksud dia ialah dia minta kita setting apa yang kita nak, apa size dimensi, frame rate dia, apa resolution dia, apa aspect ratio dia. Okay. So kalau yang menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 ni, kita ada ARRI. Okay. So you klik pada ARRI, kita ada banyak preset. Okay. Kalau you tengok apa dia detail bagi preset yang ada dekat sini akan dipaparkan lah. Okay. So you klik pada ARRI 1080p 2997. Sebenarnya frame rate ni dia bukannya tepat-tepat 30. Okay.
dia sebenarnya ada 29.97 ni lah. So you boleh pilih ni. Kalau tak ada, okay, kalau tak ada, you boleh je pilih HDV. Kalau siapa yang guna versi yang bukan 2020 atau 2021, you boleh pergi HDV. Okay. Ambil 1080. Okay. But please bear in mind, okay, resolusi gambar ataupun file video dia tak akan sama dengan apa yang kita akan gunakan lah. Tapi at least it is close enough. Right? Dan saya tak akan gunakan yang ini dulu. Okay. Saya akan gunakan ARRI 1080-2997. Namakan sequence tadi tu sebagai size tu lah. And click OK. Alright, so far so good. Boleh Baik. So sekarang kalau semua peserta dapat perhatikan dekat timeline sekarang, dia dah ada video tadi, layer macam berlapis-lapis ni kan. Ni nama kita layer ni. So kita ada 3 layer video, kita ada 3 layer audio, dan dekat dalam project bin kita ada sequence yang kita baru create tadi. So nak tahu sequence yang saya baru create, saya hover dia dekat sini. Okay, nampak tak? Dia ada exercise tu, sequence, size resolusi video dia adalah 1920x1080, frame rate 29.97. Okay, dan audio 48,000 Hz berjenis stereo. Okay, itu dia ciri-ciri video yang kita akan hasilkan. Baik, so sekarang dah settle sequence kita dah create. Now tugas yang biasa kita buat macam kita buat pagi tadi, kita import. So sekarang kita nak import, sama ada kita pergi dekat file, kita import, ataupun kita double click dekat dalam project bin. Double click. Semua orang double click. Okay. So kita pergi dekat part 2. Source training day 1, pergi dekat part 2, edit title and transition. Pergi dekat source file. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 file. Kalau kita tengok dekat sini, ada 4 file video, ada 1 file audio. Okay, select semua. Klik open. Okay, tu dah ada kan? So dalam project bin kita ada 1, 2, 3, 4 file audio, 1 file sequence, 1 file berjenis audio. Okay. Kalau kita tengok icon ni, kita tengok mountain, discussion. Okay, tiba-tiba children ni, dia ada gambar audio kat sini. Maksud dia, klip ni dia hadir bersama dengan audio. Airplane dia kosong, dia hanya file video saja. Yang ini ialah file berjenis audio. Maknanya ada 1 klip dekat sini berjenis klip yang ada audio. So melalui icon yang ada dekat sini pun kita boleh tengok, boleh identify apa dia file video yang kita import. Kalau nak lagi detail, nak dapat gambaran lebih jelas apa klip yang ada, dekat dalam project bin ni kita boleh klik icon view. Ini nampak lagi jelas lah kan, icon view. Kalau kita nak preview dia tak payah klik jangan klik, tapi pergi hover mouse tu, contohnya dekat discussion ni kan, bawa mouse tu ke kiri, bawa mouse tu ke kanan, jangan klik. Gambar tu akan berubah kan, maknanya dia tunjukkan kandungan konten dekat dalam klip tu secara kasar. Kadang-kadang kita ambil banyak klip,
Kita just nak tahu apa yang kita nak tu ada ke tidak dalam klip tu. Kita hover mouse saja kat situ. Okay. So kadang-kadang ada banyak klip tu berulang-ulang. Kadang-kadang bila kita nak buat clean up, kita filter out tu kan. Kita klik mana yang, oh okay, apa yang saya nak tu ada kat sini. So mana yang saya tak pakai, saya klik. Kita tak nak dia dalam bin. Alright. So sekarang, saya nak tunjukkan apa dia output bagi latihan yang kedua ni. Okay. Just untuk tengok final lah. Okay. So final dia adalah seperti ini. Pergi Saru, ambil gambar, okay, gambar anak-anak main kat pantai, gambar you lari-lari kat tepi swimming pool. Okay, so you nak balik, you nak buat sequence. Kan sebelum tu dia berasing-asing kat dalam handphone. So you nak sekali kan. You buatlah proses ni. Okay, tadi kita buat foto album. Kali ni kita buat video tentang my trip. Bila lah kita dapat bercuti macam tu balik kan. Alright, so output dia ialah seperti yang saya mainkan tadi. Okay. Kalau tengok secara kasar lah, okay. Saya ada tajuk. Tajuk ni beza sikit sebab dia appear. Lepas tu ada music. Okay. Lepas tu gambar. Video, sorry. Yang tak ada gambar ni. Itu video. Right. Sebenarnya tadi yang gambar kanak-kanak ni tak ada kaitan, tapi saya cari video yang ada audio. Okay, ada sebab kenapa saya cari. Okay, so kita ada background music, kita ada 4 video dan kita ada 1 title. Ni, dia tak macam yang kita guna type tool tadi. Okay, dia ini menggunakan betul-betul title yang memang kita boleh edit dekat dalam Premiere dengan lebih mudah lah. Baik. Seperti biasa, apa yang kita perlu buat? Kita perlu trim. Kita perlu trim untuk make sure sebelum kita import dekat dalam timeline ni, kita dah buat adjustment. Okay. So, apa video pertama yang kita nampak tadi tu ialah gambar pegunungan kan? Okay. So, kita buka, double click gunung. So, video dekat pergunungan ni, durasi dia, macam mana nak tahu durasi dia? Dekat sini. 29 saat. Lama kan? Biasalah kalau kita record pun kadang lama. Tapi kita tak nak 29 saat tu. Saya nak dia dalam 3 saat aja. Bermula pada sini. Okay. 10. Okay, saya nak tandakan. Saya nak klip saya bermula dekat sini. Right. So, saya pergi dekat mark in ni, tandakan dia nak klip bermula dekat sini. Okay. Macam mana kalau nak berhentikan dia selepas 3 saat? Kita drag. Hilang Tapi balik macam tadi tak dapat, tak apalah, boleh lah kot. 10, 11, 12, 13. Patutnya berhenti dekat 13. Kita gunakan timecode yang ada tu sebagai panduan. Kita gunakan timecode kat sini sebagai panduan. Okay, selepas 3 saat, saya klik mark out. So sekarang ini ialah bahagian yang saya nak. Ulang balik betul? Apa dia ulang balik? Baik. Saya start balik, okay. Saya import file yang saya nak.
Alright. So tadi kita dah tengok output kan, bayangkan you dah tengok output. Saya double klik, saya nak start untuk susun klip tadi, saya kena buat trimming dulu kena pendekkan dulu durasi dia. So gambar yang pertama ialah mountain. Saya double klik. Okay, mountain ni klip asal duration dia ialah 29 saat. Saya nak 3 saat saja. Dan saya nak cari bahagian mana yang saya nak. Okay, saya nak bila awan ni betul-betul sampai dekat saya yang tinggal diri kat sini. Okay. Contoh dia, dia bermula pada second yang ke-14. Macam mana saya nak tahu dia second yang ke-14? Saya drag ni, mata saya perhati dekat time code ni. Okay. So katakan saya nak 4 saat. 4 saat untuk klik pergunungan ni, maknanya saya akan berhenti pada 18 saat. So start daripada 14 saat, saya klik pada mark in. Tengok dekat bahagian bawah ni. Mark in. Ni kita nak tandakan kat mana nak trim dia. So selepas 14 saat, kita pergi ke saat yang ke-18. Saya klik mark out. Okey. Ni kita nak klik in and out. Okey. Katakan saya dah tahu, saya nak daripada 14 sampai 18. Saya boleh je masukkan value kat sini 14. Tengok saya type. Pergi kat 14. Guna jari je. Tekan I pada keyboard. Guna jari, tekan I pada keyboard. Dia akan buat mark in. Lepas tu saya pergi dekat saat yang ke-18. Okay. Nampak tak? Saya punya marker ni berhenti dekat second yang ke-18. Guna jari je. Tekan O pada keyboard. Out. So you nak pakai jari boleh. You nak klik in and out pun boleh. So shortcut dia IO. Okay. So sekarang saya dah bagi tahu Premiere. Ini ialah bahagian yang saya nak. So saya klik, saya drag dia pergi dekat timeline. Dekat V1. Okay, perhatikan apa warning yang keluar kat situ. Dia kata clip mismatch warning. This clip does not match the sequence setting. Ingat di sequence setting tadi kita dah tetapkan berapa sequence setting semua kan? Tapi clip ni sebenarnya dia punya durasi bukan 29.97. Itu sebab dia bagi error. Okay. So jangan risau. Keep the existing setting. Jangan risau bila dia tanya. Keep existing setting. Saya nak tahu. Nampak klip ni. Frame rate dia 24. Tu sebab dia kata oh tak sama. Size sama. Frame rate tak sama. Ingat resolusi, aspect ratio dia kena match. Dia sebab sequence tadi tu bila kita kekalkan dia, dia akan ubah video ni kepada 29.97 ikut sequence setting yang kita dah tetapkan. Tahu? Jadi itu dia kadang-kadang bila kata you nak jual benda ni pada TV3 ke, dia dah bagi sequence setting tu. So video kita yang lain-lain tu pun kita force dia untuk ikut sequence kita yang kita tetapkan ni. Jadi bila kita jual tu dia dah fulfill dah technical requirement untuk penyiaran. Itu contoh dia lah. Kalau you rasa klip you tu halus sangat, kita kena buat apa? Kita zoom in, zoom out dia. Ingat ada dua gelong cincin kat bawah ni. Okay. Kita rapatkan sikit untuk pastikan kita punya paparan tu lebih jelas. Okay. Terus kan saya dah ada satu klip yang pertama. Klip yang kedua tadi daripada pergunungan, ada klip perbincangan. Perbincangan nak bincang, nak travel pergi mana. Okay. So klip discussion. Tengok balik, saya pergi ke project bin. Sekarang saya nak trim yang ini pula. Saya double klik. Okay. So tadi yang ini 4 saat. So yang ini katakan lebih kurang 2 saat lah quarter lah. So kita boleh tengok video ni. Okay, macam ni. Masa tengah discuss lah video ni dia gelap-gelap dulu kan. Lepas tu dia ambil buku, dia buat buka buku. So nak yang kat sini. Okay, mula dalam 6. Guna jari, ingat lagi guna jari. In, I.
Lepas tu pergi dekat, tak apa ambil lebih. Kali ni kita ambil lebih, saya nak tunjuk satu benda juga. Saya nak sampai 9. Guna jari O, out. In, out. So dah tandakan in dengan out. So dah dapat klik ni. Saya nak yang kat sini, saya klik. Saya drag. Jadi kita susun dia dekat timeline. Selepas kita discuss ke mana nak bercuti, kita pun pergi bercuti. Kita pergi naik kapal terbang. Okay, so dah record naik kapal terbang. So klik kapal terbang, kita cari dekat bin mana dia kat sini. Double klik. Okay, kapal terbang ni lama, dalam 21 saat. So tak kisah mana-mana sama je awan kan. Jadi tak kisah. Katakan saya nak, okay tak apa. Kita ambil 3 minit juga. Katakan kita ambil dekat mula kosong. Ni lagi senang lah. Sorry, bukan 3 minit, 3 saat. Saya pergi kat 3. Sebab gambar dia sama je. Saya tekan enter. Saya terus tekan out. O. Mula daripada awal nampak sayap tu. Saya terus pergi type 3 kat sini. Maknanya 3 saat. Tekan O ataupun mark out. Dapat klik kapal terbang yang kita nak. Berdurasi 3 saat. Tarik dia turun kat timeline. Bersebelahan dengan discussion. So far boleh ikut Okay, boleh kan? Okay, so you dah pergi jalan. Rupanya you tinggalkan anak kat rumah. You tak bawa, you pergi dorang je. So kita bawa masuk, klik kanak-kanak. Double klik. So ni video budak-budak. Kalau you tengok klip ni, durasi dia 21 saat juga. Okay. Dan beza dia, dia ada audio kan. Okay, so yang saya nak dia punya ni masa dekat sini, masa bergerak kat sini ni. Okay, so pergi dekat saat yang kelima. In atau tekan jari guna I ataupun pergi klik pada mark in. Dan kita ambil dalam sekitar berapa saat? 5, 6, 7 3 saat macam tu. Tekan out. Okay. So sekarang ni video kanak-kanak berdurasi 3 saat yang dah trim. Saya klik, saya nak drag dia macam tadi, saya klik, saya drag. Nampak tak ada beza pada paparan ni? Apa beza dia? Ada klip audio. So tadi kita dah susun kan dengan jayanya. So saya mainkan dulu. So output pada timeline ni, output yang kita dah susun ni hanya akan dipaparkan di sini. Okay. Saya klik. Okay. Plan. Naik kapal terbang. Okay. Nampak tak? Video budak dia ada audio. Okay. Macam mana kita nak buang audio ni? Sebab kita nak gantikan dengan lagu. So saya pun klik. Tak boleh lah. Kalau saya delete, saya klik audio, saya delete, dia akan delete sekali dengan video. Okay. Macam mana nak buat? Bila kita klik, delete. Memang Premiere by default dia akan pegang klip audio dan juga video serentak. Dia akan pegang macam tu. So tadi kita dah trim mana yang kita nak kan. Kita tengok betul-betul. Dekat bawah ni ada satu ikon bentuk macam ni, ada satu ikon bentuk audio. Nampak tak? Bila saya hover, drag audio only. Ada lagi satu drag video only. Okay. Klik drag video only, pergi ke bawah. Saya ulang. Dekat bawah ni, tadi kita dah trim in out Mula-mula sekali kita trim in and out. Tapi bila kita tengok, klip ni ada audio lah. Kita nak buang audio tu. Tapi kita delete, dia terdelete sekali dengan video. Perhatikan, sebelum kita drag, kalau kita drag aja dia akan bawa audio. Tapi kat bawah ni ada dua pilihan. Satu drag video only, satu lagi drag audio only. So saya klik drag video only, saya drag dia ke bawah. Boleh Okay.
ada cara yang lain juga. Kata saya tak buat macam tadi. Saya nak cepat, saya klik, saya drag. Dia bawa sekali audio. Tapi bila kita klik, dia akan klik dua-dua kan, dia nak buang dua-dua. Kita boleh juga arahkan dia untuk pecahkan ikatannya. Kita pecahkan ikatan video dengan audio, kita klik sebelah kanan, unlink. Unlink. Okay, so kita boleh klik, kita boleh delete. Macam tu. Boleh? Saya tunjuk balik. Kalau kata saya tak guna yang bawah ni, saya klik aja, klip tadi terus masuk dekat timeline. Right? Kita akan select dua-dua. Untuk pisahkan antara klip audio dengan video ni, kita klik sebelah kanan, kita pilih unlink. Okay, and then kita klik pada track audio, kita tekan delete. Boleh? Baik. Sampai sini ada soalan? Betul, boleh guna Ctrl Z juga. Okay. Kita boleh copy paste, kita boleh buat macam-macam menggunakan control dan juga alternate. Okay, untuk menggunakan, kalau prefer guna jari. Saya ada yang dah biasa menggunakan jari pun boleh gunakan shortcut-shortcut yang ada. Ada banyak sebenarnya cara. Baik, so sekarang saya nak bawa masuk soundtrack. Okay, saya nak bawa masuk soundtrack. So soundtrack tadi kita dah ada import dekat dalam project bin. So kita klik pada soundtrack yang ada tadi. Sebenarnya bila kita nak edit dekat dalam ni, kita kadang-kadang tak boleh nak gambarkan duration dia berapa. Kita boleh juga buat in and out dekat sini. Okay, especially macam kalau dia nak dekat chorus. Kan macam lagu raya kadang-kadang dekat chorus tu yang kita nak. So you boleh mainkan. You boleh mainkan, okay kat sini you nak, lepas tu dekat mana, you boleh estimate berapa jauh klik you tu. Lepas tu you boleh in and out. Pun boleh juga. Okay. Lepas tu memang bila you drag, memang you akan drag audio sajalah. Okay. You audio saja, drag. Okay, this is something that you can do. Right. So yang saya nak tunjuk dekat sini ialah katakan kita tak trim. Ingat tak tadi masa exercise yang pertama kita boleh drag je terus daripada kita punya bin. Okay, kita punya project bin ni. Sama juga, katakan saya gunakan direct daripada audio yang ada dekat dalam bin ni. Saya terus drag dia ke atas track audio. Okay. Dan kalau kita minimizekan sedikit paparan, kita tengok, oh audio ni panjang betul lah. Audio ni panjang betul. Sebab tadi kita tak melalui proses streaming menggunakan source monitor. Baik. Baik. Okay. So sekarang saya nak potong dia. Saya nak potong dia. Sampai kat sini saya nak potong dia. Okay. So perasan dekat sini ada gambar blade. Nama dia razor tool. Okay. Klik pada razor tool. Kita berhenti pada penghujung klip kita yang gambar kanak-kanak tadi. Kita potong ni. Okay, kita potong ni. Kembali kepada selection tool ataupun tekan shortcut V. Okay. Klik lebihan audio track tadi tu dan tekan delete. Okay. So sekarang kita dah ada 4 video dan 1 klip. Cuba kita mainkan. Dah habis macam tu je kan? Dia terkejut je macam tu. Okay, tak apa sebab kita tak masukkan lagi transition. Okay. Yeah?
boleh ulang tak macam mana kita nak trim masa dia dekat timeline tu, masa lagu dia kat timeline tu macam nak trim dia. Okey. Saya tunjukkan balik Sebelum ni saya trim dekat dalam source monitor, okey. Boleh trim dalam source monitor. Katakan ni lah yang kita nak, kita boleh drag dia sebab kita nak drag audio saja. Okey, kita mula nak view dekat dalam source monitor tu, kita buka dia lah kat dalam source monitor kan. Lepas tu bila kita dah nak bahagian yang ni saja, kita dah tandakan in dengan out, kita klik pada audio ni dan kita tarik dia ke track audio. So ada lebihan kat situ. Berlaku lebihan yang agak panjang jugalah. So kita nak potong. So dalam tools, tengok dekat dalam tools ni. Okay, dalam tools ni ada satu tools yang nama dia Razor. Okay, atau shortcut dia C. Klik pada Razor. Bawa dia ke arah di mana klip terakhir kanak-kanak tu berakhir. Kan? Sebab kita ada garisan biru kat situ, dia bagi kita some guide lah. So, potong dekat klip audio. Slice dia dekat klip audio. Lepas tu, tukar balik semula daripada Razor tu kepada selection tool. Okay, gambar yang tool yang pertama ni lah selection tool, ataupun nak cepat kita tekan V. Lepas tu kita klik lebihan klip audio tadi tu, kita tekan button delete. Dapat tak puan? Okay, baik. So kalau kita dengar balik semula. Okay, alright, now kita nak masukkan title, tajuk kepada kita punya video tadi ni. Okay, kita nak masukkan title. Sebelum ni, dalam latihan yang pertama tu kita gunakan type tool. Okay, kita type terus ke atas ni kan. Tapi kali ni saya nak tunjukkan untuk kita menggunakan add title. Okay, pergi kepada file, new, legacy title. So namakan title yang baru ni, okay, kita pulanglah nak nama perjalanan saya ke apa ke, we can name it as my journey. Kita tengok paparan video setting dia sama, 1920, 1080, klik OK. Right, so dia akan buka satu title editor, right? Dan dia mengambil skrin kita untuk pemandangan dekat gunung tu sebagai bantuan lah macam mana title ni akan appear. So kalau you tengok dekat bawah ni, dia ada banyak beberapa pre-selection title yang you boleh gunakan. Ada yang macam-macam warna, terpulang nak pilih title yang mana satu. Okay, terpulang, boleh pilih mana-mana nak. Saya pilih satu lah. Okay, saya pilih yang ini. Saya klik dekat sini. Doktor minta maaf, ulang boleh ke tak terlepas tadi? Okay, sekejap. Okay, terima kasih. Okay, saya tutup balik. Saya pergi dekat file. Okay, saya tak guna ni. Jangan guna yang ini Okay, jangan guna type tool ni. Pergi dekat file, new, legacy title. Kalau versi yang lama, nama dia title. Klik pada legacy title. Dia minta kita namakan title tu. Namakan dia sebagai My Journey. Klik OK. Alright. So, dia akan buka satu window baru. Okay, untuk kita buat editing untuk title. So, kat sini kita boleh pilih
dekat bahagian bawah ni ada banyak jenis-jenis title yang kita boleh pilih. Okay. Saya pilih satu. Kalau you nak pilih apa-apa pun terpulang, ada banyak warna kat sini kan, title style tu. Okay, tak apa, saya pilih satu lah. And then saya klik. Dan saya type my journey. Okay, terpulang nak type apa. So tak payah tekan enter, pergi kat sini. Pergi dekat selection tool. Kalau kita tekan enter, dia pergi ke bawah. Okay. Pergi dekat selection tool. Kita boleh besarkan dia. Atau kita boleh ubah dia punya. Kita boleh skew text ni. And then kita boleh centerkan dia. Kalau tak pasti tengah-tengah nak center macam mana, kita boleh pergi dekat sebelah sini, kita boleh centerkan dia. Kita boleh centerkan dia horizontally and vertically. So dah selesai. Kita tak payah save sebab automatically dia akan save untuk kita. Dekat mana sekarang kita punya title? Dia berada dekat dalam bin. So ini adalah clip berjenis my title tadi. Ini tadi sebab saya dah create satu kan, saya boleh dibuang. Jadi ada my journey kat sini. So macam mana kita nak tambah my journey? Kita klik. Kita bawa dia ke layer video yang kedua. Okay. Saya ulang balik. Saya klik. Saya bawa dia pergi ke video yang kedua. Track video yang kedua. Okay, kat sini kita boleh adjust dia. Kita klik. Kita boleh adjust dia punya duration. Okay. Tengok dia tahap muncul tak muncul dia tu, kita boleh adjust dia. Okay. Dan katakan kita berpuas hati kedudukan dia dekat sini, kita boleh klik lah. Okay. Perasan tak dalam video yang pertama tadi, my journey ni data belakang dia hitam sebab kita mulakan dia terlebih dahulu. Kita mulakan dengan tajuk dulu, baru kita masukkan video. Okay. Dia ada cara lah terpulang ikut preferences masing-masing. Kalau you nak my journey ni dipaparkan seperti ini pun boleh. So dia hilang kan. So paparan ni hanya akan berada pada durasi yang kita dah tetapkan. Kalau katakan kita nak dia berada dekat depan, okay, kita nak berada dekat depan. So kita kena masukkan dia dekat dalam ni lah. Macam mana kita nak masukkan? Nanti dia akan override. Nampak tak? Saya undo balik Saya nak dia dekat depan. Macam mana saya nak buat? Okay. So dia ada banyak cara juga kat sini. Okay. Satu cara, pergi dekat select forward tool. Select dan tolak ke depan. Semua-semua tu akan ditolak. Okay. Ni, select forward tool. Klik, tolak. Kalau kita nak masukkan kita punya my journey ni tadi. Dekat sini. Saya tunjuk balik. Saya nak masukkan my journey ni dekat hadapan sebagai tajuk permulaan, latar belakang berwarna hitam. Okay. So ada banyak cara lah. Satu cara yang agak panjang, awak tolak kan. Tu kalau salah tolak dia dah lari, bayangkan klik itu panjang. Okay. So satu cara ialah kita pergi ke tool yang kedua, ada track select forward ni, kita klik, nampak tak arrow dia akan bertukar jadi macam ni. Kita klik dan kita tolak dia. Tolak jauh pun tak apa. Okay. Lepas tu kita tekan V untuk dapatkan balik semula kita punya selection tool. Kita klik my journey. Okay. So ada kekosongan kat situ. So macam mana kita nak rapatkan dia? Boleh juga kita klik. Sekejap saya cuba dulu. Rapatkan balik.
yang undo. Kau nak dapat kan? Kita pergi kepada select forward tool ni, kita klik, kita dapatkan dia balik semula, staff dia. Saya nak tunjuk cara lain ni, okay? Kalau kita tak buat macam tadi, kan ada gap kan? Kalau saya tak gunakan select forward tool, kalau nak cepat, klik sebelah kanan, ripple delete. Saya tunjuk balik dekat tempat yang kosong ni, saya klik sebelah kanan, saya ripple delete. Boleh Okay. Atau ni nak masukkan dekat depan, nak tolak yang lain, kita tekan control, tarik dia ke bawah pun boleh. Semua dia tolak ke belakang. Ni cerita kalau kita dah susun banyak-banyak. Saya ulang balik Tadi atas kan, saya klik, saya nak drag dia ke sini, nanti dia overlay, dia akan tolak, dia akan padamkan mountain ni separuh. Sebelum saya dropkan dia, saya tekan control, okay, and then saya dropkan dia, pun dia akan tolak juga. Macam tepi, aku nak masuk. Macam tu pun boleh. Kita pulang mana satu yang you all nak ikut. Okay, tapi jangan, saya cakap jangan klik satu-satu, tolak, susun. Dia akan ambil masa. Okay, Doktor, ya. saya ada masalah nak drag My Journey tu ke timeline. Macam mana doktor? Tertinggal tadi. My journey tu Masa My Journey tu kan kita dah type elok, kita nak drag dia ke timeline tu. Macam mana? Okay, dia ada dalam kita punya project bin, betul tak? So, klik pada kita punya title, drag dia pada track video yang kedua. Lepaskan. Jadi. Okay. Tapi kalau kita tengok, dia punya ni panjang. Dia panjang. So, daripada kita nak edit-edit dekat source clip ni, kita boleh je terus pergi dekat ujung ni, kita pendekkan je duration berapa lama dia nak appear. Kita bawa kita punya mouse ni pergi ke border sebelah kiri dengan kanan ni, kita boleh drag dia masuk, okay, untuk kita adjust. Baik. So sekarang saya nak dia mula dulu, lepas tu baru yang lain akan mula. Maknanya dia tidak appear di atas lah. Kalau kita tengok sekarang dia appear kat atas kan. Saya tak nak dia appear kat atas. Rather, saya nak dia appear dulu dekat background berwarna hitam. Itu yang saya ajar tadi tu. Shortcut dia, saya klik, saya tekan control, saya tolak dia ke bawah. Nanti dia akan tolak. Yang lain semua ke kanan. Boleh? Right. So sekarang, bila saya buat macam tu, bila saya mainkan dia, My Journey ni akan appear. Tapi tak ada music. Dia akan appear tapi tak ada music. So kalau saya dah ada music yang macam ni, saya nak tarik dia ke depan, nanti yang kat belakang pula tak ada music. Betul tak? So sama macam mana you pendekkan My Journey tu tadi, you boleh je klik kat sini, you panjangkan balik. Okay, sebenarnya sebab apa kita boleh buat macam tu, masa kita trim tadi, dekat depan dia masih ada file yang kita trim. Okay, kenapa kita boleh buat macam tu? Sebab the original file tadi, dekat bahagian depan dia tu, masih ada lagi lagu-lagu yang dimainkan. So kita boleh je tarik dia macam tu. So far faham tak? Apa perbezaan guna dua title ni? Oh, okay. Yang ini type tool. Type tool pun sama juga. Okay, kalau kita gunakan type tool, contohlah dekat sini kita type teks Kinabalu.
Saya dah tekan kat sini tadi. Right. Teks dia adalah vector text tau. Dia tak banyak pilihan perubahan yang kita boleh edit. Okay, berbeza dengan teks yang kita create dengan menggunakan legacy title tu tadi. Berbeza dia lah. Ni kalau kita nak cepat, okay. So setting yang kita boleh gunakan ialah seperti yang ada dekat ini. Maknanya in terms of text ni yang kita boleh ubah dia dari segi typeface dia. Macam kita type kan. And then kita boleh boldkan dia. Yang itu je lah. Macam kita type text, dia bukan part of design lah. Okay. Yang itu bila kita gunakan, dia boleh, dia akan di flatten. Dia akan text akan flatten. Dia akan kekal design. Dia ada banyak jenis text sebenarnya. Ada call out button. Yang ini saya rasa mungkin kalau sempat hari ketiga tu kita tengok lah. Okay. Sebab yang itu menggunakan motion graphic. Dan dia adalah sedikit advance. So kalau sempat, mungkin nanti Cik Syarif akan tunjuk. Kalau sempat pun saya pun boleh tunjuk call out button ni. Tapi dia lagi advance. Saya takut nak mula benda tu lebih awal. Itu menggunakan motion graphic. Sebenarnya Premiere ni banyak sangat files yang kita boleh gunakan untuk menjadikan paparan tu jauh lebih menarik lah. Okay. So tadi katakan kita dah buat yang ini. And then kita nak tambah design pun boleh juga, tak ada masalah, bergantung kepada kita punya objektif lah. Saya pilih balik kat sini. Boleh. Alright. Now, saya akan masuk, kita dah edit text. Kita dah ada, make sure you save Ctrl S. Dengan harapan petang ni menjadi lebih smooth daripada yang pagi. So sekarang saya nak tunjuk macam mana nak edit transition supaya daripada satu video kepada satu video dia menjadi lebih smooth. Okay. So sekarang kita akan pergi ke arah effects kat sini. Okay, nampak dekat sebelah kanan skrin ni kita ada effects. Apa yang saya nak buat ialah saya akan buat video transition. Cuba klik video transition. Siapa yang tak ada effect ni? Kalau tak ada, dia ada dekat window, klik effect. Okay. Dia akan dikeluarkan. Kalau dia tergapung tu, tarik dia pergi ke sebelah kanan ni, dia akan melekat. Effect yang saya nak gunakan, Premiere ada beratus-ratus effect, transition yang you boleh pilih. Kalau tak cukup, boleh import lagi. Dan you boleh buat effect you sendiri kalau you nak transition. Tapi yang saya nak gunakan ni lebih kepada yang dah diada, yang dah preset. So saya akan pilih dissolve. Okay. Pilih cross dissolve. Klik pada cross dissolve. Tarik dia kepada bahagian hadapan. Klik cross dissolve, tarik dia pada in between my journey dengan mountain. You boleh copy paste juga. Okay, you klik cross dissolve, you tarik. You tarik. Kenapa cross dissolve ni tak boleh kat depan? Sebab tadi airplane tu saya ambil clip tu daripada depan. Dia tak ada clip sebelum airplane. Dia tak ada extra clip kat depan. Jadi dia tak boleh nak select kat tengah. Baiklah. So sekarang kita tunjuk selepas kita bawa cross dissolve video transition ni di antara klip-klip video yang ada pada timeline kita, kita boleh tekan spacebar ataupun tekan play button. So far boleh.
Boleh Baik. Boleh Kalau insyaAllah. mengantuk dah boleh gerak-gerak. Ya Cik Hanafi? Ulang-ulang Doktor. Oh, ulang. Baik. Okey. Tadi kan in between video ni kita nak buat transition ni lebih smooth lah. Kalau kita tengok transition ni antara satu video dengan video yang lain, dia macam melompat pak. Dia just clean cut aja, kan dia bergerak. So sekarang saya nak jadikan antara video ini transition dia lebih smooth. So kita pergi ke effect, pilih video transition. Okay. Dalam video transition ni kita turunkan, buka laci dia. So kita ada 3D motion, kita ada dissolve, kita ada immersive video, iris, bla bla bla. Ada banyak, you all boleh eksperimen. Dan untuk yang ini saya pilih dissolve. Saya klik dissolve. Dalam dissolve ada additive dissolve, cross dissolve, deep to black, deep to white. Okay, tak kisah mana-mana. Tapi saya suggest untuk ni kita pakai cross dissolve. Okay. Klik cross dissolve. Kita letak dia pada permulaan. Klik cross dissolve, letak dia in between. Klik cross dissolve, letak. Okay, kalau klik tu awal, you cut daripada awal macam airplane tadi tu, kita tak ada klik extra kat depan kan, dia tak bagi. So dia letak je dekat sini. Tapi tak ada masalah, boleh je. And then klik cross dissolve, letak tengah-tengah antara airplane dengan kanak-kanak tu tadi. So ada berapa banyak transition kita masukkan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau you nak extra, ambil cross dissolve, letak dia selepas tamat klip tadi. Selepas kanak-kanak tu punya video berakhir. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuba kita tengok balik semula. Okey, dapat tak? Baik. Ada soalan so far? Okey Doktor. Alright. Doktor, efek ni kita kena try satu-satu lah. Dia tak terus ada bila Boleh, kita betul. Oh nak preview Sekejap macam preview apa lah? PowerPoint. Saya dah dulu boleh tau. Dulu dia ada simple animation kat sini. Ada siapa tahu tak macam mana nak keluarkan animation tu? Nanti saya tengok. Dulu ada. Kan? Ada CS6 ke apa ke dulu dia ada tunjuk. Kalau tak ada, you pilih lah mana satu yang berkenan kat hati. Dekat bawah slide ni, nanti kita buang satu lah. Kan? Boleh juga. Cantik je. Mana banyak. Ada banyak. You boleh pilih mana you nak. Boleh eksperimen. Jangan tak payah ikut saya sepenuhnya. Kadang-kadang kita boleh explore. Okay, you explore. Sebenarnya yang penting you tahu macam mana nak masukkan dalam timeline. So dia ada dekat mana? Dekat dalam effect. Jangan salah pilih. Pilih video transition. Kita belum sampai video effect lagi Video transition. In between clips tu, kita nak transform dia. Jadi kita ada transition. Okay, menjadikan dia lebih smooth. Baik. Oh, tadi ada soalan dekat source monitor ada undo. Tak ada kot. You just undo. Saya rasa tak perlu. Sebab source monitor tu is nothing happen sebenarnya. Kalau you rasa nak undo, you tutup, you buka balik je. Okay. Lepas tu you edit, you trim and then you terus tarik. Apa yang ada kat timeline, kita boleh undo. Baik.
Oh, dah boleh render lah. Sekejap. Oh, okey. Sekejap. Tadi video music ni dia berhenti macam tiba-tiba kan. Kalau tengok. Wah, terus macam berhenti macam tu je. Betul tak? Music tu tengah main-main tiba-tiba berhenti. Okey. So, kita pun boleh buat transition audio. Transition bukan hanya ada pada video, tapi transition boleh dibuat pada audio juga. Okey. So, pergi kat video transition ni, masuk dekat audio transition. Dia tak ada banyak. Crossfade. Tadi video transition kan? Kali ni pergi dekat audio transition. Pergi dekat crossfade. Pergi dekat exponential fade. Klik exponential fade. Tarik dia dekat track audio. So sekarang kalau kita tengok dekat audio kita ada satu transition. Kita nampak pun dia tulis kat situ exponential. Okay, untuk permulaan kita ambil constant gain. Tak kat depan. Nampak constant gain kat depan, exponential fade dekat belakang. Untuk track audio saja. So kita boleh mainkan semula. So dia daripada 0 pergi ke 100. So hujung kat sini daripada 100 pergi ke 0. Dia macam naik bukit, untuk audio turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Okay, kalau dah dapat, kita recap balik semula apa yang kita dah buat sepanjang sesi petang ni. Yang pertama ada satu lagi. Okay. Kita dah ada klip yang kita dah record percutian kita ke satu tempat, and then kita susun dia dekat timeline. Kita trim dia dulu, kita susun dia dekat timeline. Lepas tu kita create satu title baru, kita masukkan dia dekat title baru. In between video ni kita tambah transition, kita bawa masuk audio, in between dia kita letak transition. Ada audio terlebih tadi, kita gunakan Razor untuk kita edit. Okay, kita potong dia. Kita tak nak, kita potong dia. Sebenarnya Razor ni ada lebih daripada untuk potong-memotong. Adalah fungsi lain kenapa kita buat. Dan macam mana nak rapatkan balik video yang kita dah potong-potong, kita boleh buat macam-macam cara. Kita boleh delete, apa nanti yang tu kita akan ulang lagi dalam exercise yang lain. So sekarang basically kita dah siap kita punya travel log. Okay. First exercise kita buat photo album, second exercise kita dah buat travel log. Now it's the time for you to export. File, export, media. Lambat sikit. Okay. Bagi nama yang betul. Lepas tu pastikan semuanya seperti yang kita dah set pada awalnya. Tadi kita dah pergi dekat sequence setting kan. Exactly the same sequence yang kita nak buat, kita tak ubah pun. Pastikan format dia H264. You dah puas hati, klik export. Dan saya tak nak klik export tu sebab saya tak nak dia crash untuk saya lah. Dan saya dah tunjukkan video yang saya dah export sebelum ni. Okay. So maybe you dah boleh export untuk mendapatkan output apa yang you dah buat tadi. Apa fungsi warna merah dan kuning? Okey, merah dan kuning ni dia something tu dengan render lah. Saya tak boleh nak bagi penerangan yang lebih lanjut. Okey. Dia sepatutnya selepas dia render, dia sama ada akan tukar menjadi hijau atau kuning. Penerangan yang lebih teknikal tu saya akan cuba dapatkan dengan penjelasan yang lebih mudah.
Dah export ke? Dah. Okay, dapat balik output dia. Seperti dalam saiz yang sepatutnya. Alright. Okay, boleh? Satu lagi latihan. Break sekejap, 1 minit, 2 minit. Saya buka kepada soalan-soalan lain. Jika ada nak bertanya berkaitan dengan aktiviti ni ataupun apa-apa saja. Doktor nak tanya sikit pasal preset doktor. Pasal? Saya boleh maksimum 24 frame je, tak apa ke? Macam tu? Boleh. Ya ke? Dia makin banyak frame lagi smooth lah. Dia tidak obvious. Ya. Cuma kadang-kadang bila kita nak bagi contoh kita buat sesuatu dan kita nak bagi benda ni dekat Astro katakan. So Astro dia ada some requirement untuk broadcast dia. Okay. Jadi kita kena ikut dia punya frame per second, resolution yang dia minta lah. Tapi kalau kita nak buat video yang basic macam video corporate ke, okay, video yang kita nak share dekat YouTube ke, boleh, tak ada masalah. Pakai 24 is a common video yang frame rate yang kita gunakan pun. Okay, baik. Thank you. Alhamdulillah kepada siapa yang menjadi tahniah. Dan apa yang you dapat ni sebenarnya ialah basic editing yang you boleh buat. Okay, you boleh buat untuk semua jenis video sebenarnya. Dia yang penting kat sini kita kena pastikan size output yang kita nak gunakan lah. Macam tadi kan, kita letak dia dekat dalam sequence. Sequence tu kita pilih dimension 1920 kali 1080, itu adalah standard video punya resolution. Kalau katakan kita ada HD dekat YouTube, itu adalah resolution yang digunakan. Okay, even kalau you download clip daripada YouTube yang ada HD, you boleh download clip 1080. Kadang-kadang you ada clip 720. Rasa tak kadang kita download clip ada 720, ada 1080. 1080 tu true HD. 720 tu menghampiri HD tapi dikira sebagai HD juga. Okay, tapi dia punya vertical dimension is 1280. Saya type. Ataupun 1280 kali ada dua pilihan. Bila kita download YouTube kadang kalau katakan konten tersebut dibuat dalam bentuk 1080, so you dapatlah original source tu tadi. Cuma beza dia bila you download, you akan dapat frame rate yang berbeza. Frame rate ada 29.97. Bila you download video even daripada YouTube ataupun mana-mana free clip software yang bagi you free clip, you ada 30, you ada 24, okay? Mungkin 24 yang common, yang paling common. Kalau yang HD record pakai handphone yang mahal kadang-kadang dia dapat sampai 60 pun ada. Okay? Tapi bila you dah tetapkan pada you punya sequence setting yang mula-mula kita buat tadi, okay, dia akan terus setarakan semua frame rate you mengikut sequence you. So yang 60 dia akan jadi 29.97. Yang 24 dia akan tambah lagi frame kat tengah-tengah tu untuk jadi 29.97. Dia tak akan ada lebih, tak ada akan kurang. Okay. Cuma frame yang slow motion bila you masukkan dekat dalam ni, dia akan jadi laju lah. Dia tak ada slow mo lagi. Okay. Dia akan jadi laju. Kalau ada contoh klip lah, nanti kita akan tengok. Tapi dua resolution yang saya typekan ni adalah yang biasa kita dapat. Konten daripada handphone ataupun daripada video, YouTube. Doktor, boleh ajar balik cara export tak? Takut saya ada yang saya tak terklik ke. Tunjuk export. Ni tadi, okay. So file yang tadi, pergi dekat file. Bila you dah habis ni, dia dah puas hati dengan output you pergi dekat export. Pergi kepada media. So dia akan buka export setting kat sini. Right? Sebenarnya video you ada lah kat sini tapi kita tak preview lagi sebab kita dah tengok tadi dekat program monitor.
So dekat format, pastikan dekat export setting kita pilih H264. Okay. Preset ambil match source. Kita make sure export video dengan export audio ditandakan check. Output name kita ialah exercise tu, itu terpulang macam apa yang you namakan tadi dekat you punya file project. Tapi you tengok bila you pilih H264, you dah dapat file MP4. So summary output itu seperti yang kita dah set pada setting tadi, pada kita punya timeline sequence. And then di bawah ni tak ada apa-apa perubahan pun yang you perlu buat. Sebab dia refer dekat sequence yang kita dah set lebih awal tadi. Kalau you nak lebih berkualiti, you boleh check use maximum render quality. Okay? Kalau you ada mesin yang memang okay lah. Okay? You boleh gunakan yang ini. Lepas tu you klik export. Alright, kejap. Bila dia export, dia akan terus export lah. Boleh Puan Syazwani? Okey, dah alang-alang dekat export setting ni. Sebab bila saya export, saya punya gambar hilang, music je ada. Apa yang ada? Music. Ni dekat sini. Export video ni check tak? Ada, klik sekali. Export video. Okey. Cuba. Saya tak berani nak advise. Cuba naikkan ini jadi 15. Untuk you je. Yang lain jangan buat. Mana? Dekat bitrate setting, naikkan target bitrate ni jadi 15. Sekejap ya. Saya kekalkan saya punya sebagai 10 lah. Okay. Dekat mana tu, Doktor? Dekat bitrate setting, dekat video kat sini kita ada effect, kita ada video. Okay. Yang ini kita boleh pilih constant bitrate, variable bitrate. Okey, kekalkan satu. Betul. So tadi saya ada termain saya punya tu. Situ. So dia tergerak. Okey, ambil VDR 1 pass. Okay. Kat sini nilai dia berapa? Kalau Sekarang saya ada 10 dan 12. ambil 10 lah. Variable bitrate ni 1 pass. Okey. Okay. Dua-dua 10 ke? Ya. Yang lain tak payah ubah lah. And then kalau dah, tekan export balik. Okay. Sekejap. Untuk siapa yang nak tambah some metadata, contoh kalau saya klik metadata kat sini, okay, yang ni ada dalam dia, kalau kata you ambil peperiksaan untuk Adobe, dia akan tanya macam mana kita set copyright. So dekat sini tempat di mana kita set copyright. Okay. Kita bagi tahu ini copyrighted by siapa-siapa. So benda ni akan disimpan sekali dengan video, disimpan bersekali dengan video yang you hasilkan, embedded sekali. So orang lain tak boleh nak ubah. So it's your video. It's copyrighted lah. You boleh buktikan video tu adalah video you. Doktor, macam mana yang diorang buat video boleh forward kan? Tiba-tiba jadi reverse balik. Macam tu macam mana doktor? Ya invert aja boleh. Nanti tunjuk untuk doktor Boleh berkenan. boleh. Yang tu nanti kita buat. Okay. Besok kita buat.
Nak buat macam tu boleh, nak gerak boleh, nak buat green screen boleh. So besok kita cuba Saya harap yang lain semua dah dapat export kot dia orang punya ni dengan jayanya. Okay. Harap Puan Syazwani berjaya untuk dapatkan video dia. Dah boleh dah? Okay. Baik. So kalau dah boleh save and then boleh tutup. Bukan boleh tutup. Kita nak sambung sekarang 3.20. Kita berhenti pukul 3.58. Boleh? Harap-harap lah. Tapi yang ini dia lebih kepada masing-masing punya penceritaan. Okay? Sebab apa yang saya nak buat ni ialah untuk membuat sedikit voice over. Apa boleh tutup file kalau dah save. Close. Okay. Alright. So tadi kita nak buat projek yang baru kan. Untuk projek bahagian yang ketiga. Saya klik new project. Saya simpan dekat tempat yang sepatutnya, voiceover. Select folder. Saya namakan dia sebagai Dewan Part 3. Okay, yang lain kekalkan seperti sedia ada. Okay, tak payah ubah, klik OK. So kita dah create satu file baru yang tidak ada sequence. Okay. So sekarang sebelum kita import apa-apa, kita create balik sequence yang kita nak. Pergi kepada file, new, sequence ataupun Ctrl N. Ingat tadi kan kita dah gunakan 10802997. Okey, kekalkan, namakan sequence kita kepada exercise. Okay. There you go, you have yourself another sequence. Okay. Dekat dalam project bin dan ni adalah sequence yang kita akan gunakan. Okay, tak apa. As we move along nanti kita akan tengok lebih banyak features yang ada dekat dalam Premiere lah. Okay, untuk import file seperti biasa, file, double click, kita pergi kepada source training, part 3 voice over, source file. Okay, nampak ada banyak. So bolehlah import semuanya. Dia adalah berjenis gambar. Semuanya adalah berjenis gambar. Kenapa? Sebab kita nak buat penceritaan. So ada gambar besar, ada gambar dia tak berapa nak besar, ada yang okey, ada yang tak okey. Tak apalah. Okay. Kita just tengok saja apa yang kita perlu buat pada hari ini. Contohnya kita nak buat monolog. Okay, kita buat monolog. Kita nak cerita tentang apa fungsi, kita boleh menggunakan mikrofon yang ada dekat dalam ni untuk kita record voice over. Penceritaan, monolog. Faham kan? Okay. Alright, siapa yang tidak dapat ikut latihan kita petang ni, okay, saya ada record dan recording tu masih berlaku. Okay. Selepas tamat ni saya akan share. Okay, bila dah tamat kelas nanti dalam petang sikit saya compile dan saya share dalam kita punya WhatsApp group. Okay. So masing-masing boleh refer balik lah. Alright, so kita ada a collection of gambar. Sebenarnya petang ni aktiviti dia santai-santai je. Kalau you nak cari gambar dalam Google Images, you boleh cari ikut gambar yang you nak.
Atau kalau you ada gambar keluarga you yang you nak, it's a personal punya ni lah, activity. Okay, you boleh cari dan you boleh masukkan. You ada gambar dekat dalam handphone, ya, you cari, you boleh masukkan. So that is the art lah. Dia bergantung kepada apa you nak. Okay, tips. Kadang-kadang ada gambar yang kita nak gunakan dekat internet. Kita ambil daripada internet, betul tak? So gambar-gambar yang you nak masuk tu, biasanya dia ada resolusi. Okay, dia ada resolusi dia. So dekat gambar tu, contoh bila file you nak import. Kan? You tengok kat sini pun kadang-kadang you tengok bentuk dia tak sama. Okay. Dan bila saya hover dia dekat sini, you nampak dekat file ni gambar berjenis JPEG. Okay, resolusi dia 1242/678. Gambar ni 1280853. Yang ini 600x400. Ni lagi kecil. Betul tak? Nampak setiap gambar secara idealnya memang dia tak akan sama. Kecuali you pakai kamera yang tu lah yang you gunakan sepanjang masa. Handphone tu lah yang you gunakan sepanjang masa. Tapi bila you download gambar daripada internet, realitinya dia adalah daripada pelbagai resolusi. Dan biasanya gambar-gambar yang cantik, yang besar, you kena bayar. Dan baru dia dapat resolusi yang tinggi. Okay, up until 4000. 4K punya resolution. Okay. Jadi inilah dia yang saya nak terangkan. Okay, bila kita nak buat monolog atau kita nak buat bahan atau mungkin dalam you buat majlis persaraan. Saya dari tadi bagi cerita persaraan pengarah kan. Tapi bukan saya doakan persaraan pengarah you. Tapi itu contoh yang biasa kita buat dekat dalam college. Dia video yang ad hoc yang you kena buat. So you akan cari konten kat dalam internet. Bila you cari konten dalam internet, you akan dapat size yang pelbagai. And therefore kita kena custom made. Sebab kita tahu export video kita kena mengikuti HD punya format. Dan itu yang kita nak. Sebab kita akan masuk ke dalam Facebook, Facebook College, kita akan masuk dalam social media, kita akan upload dekat dalam YouTube. Jadi kita kena maintain kita punya video resolution. Tapi kita tak boleh nak ubah gambar yang kita dapat. Itu je gambar. Especially kalau kata gambar, of course bila orang tu nak misalnya kita tunjuk gambar-gambar lama kan. Gambar-gambar tu semua resolution yang rendah. So how do we deal with that? So kita tak nak kita kena guna juga. Okay, itulah sedikit penerangan kenapa sebenarnya gambar ni pelbagai size. Itulah realiti dia. Kita tak boleh nak dapat gambar yang cantik unless kita memang fotografer, itulah gambar yang kita guna. Okay, itu beza dia. So you boleh tengoklah gambar yang pelbagai ni bila kita download. Tak semestinya gambar yang kita nak tu mempunyai resolusi yang betul. Okay, so saya dah download. Okay, contohnya dia nak buat monolog. You tak ada kemudahan studio ataupun you nak terus buat dekat dalam Premiere ni menggunakan function audio tools yang dah ada. So you buatlah cerita you, susunlah storyboard you. Okay. So apa yang kita boleh buat? Okay, saya tunjuk. Saya tengah fikir ni nak guna teknik yang mana. Tak apa, kita susun dulu lah. Okay. Okay, gambar. Ataupun you select je semua. Okay, you select mana yang nak. Susunan you nak select ni ikut apa yang ada dalam kepala you. Karipap dulu. Lepas tu Johor, lepas tu Gough, lepas tu Kuala Lumpur, lepas tu Kuala Lumpur. Klik. Right, setiap satu klik ni dia agak lama Ada lagi klip yang tak masuk kan? Follow tadi. Bukan. Karipap Johor. Alright. Okay.
So katakanlah saya tak nak guna trimming dekat source family sebab saya rasa source ni lebih useful kalau kita gunakan video. Jadi sebab saya just klik, saya drag je kat sini kan. Sebab yang saya nak ni nanti ialah macam mana nak make sure kita punya Kalipap ni size dia mengikut screen yang kita dah tetapkan pada sequence. Okay. So sekarang sequence dia inilah size yang kita nak 1920 1080. Tapi gambar Kalipap ni dia lebih kecil daripada sequence yang kita dah tetapkan. So sekarang fungsi yang tugas kita sebagai video editor ialah memastikan Kalipap, sebab inilah Kalipap yang orang tu suka. Daripada dulu ni je Kalipap dia nak. So nak tak nak kita tak boleh ambil gambar lain. Jadi you kena pergi kat Kalipap ni, you kena double click dia, kita besarkan Kalipap ni. Sampailah dia muat kat sequence. Macam tu. Okay. Saya ulang balik. Kalau you klik, you sequence kita besar, okay, 1920 kali 1080. Sebab itulah export quality yang kita nak. Tapi gambar Kalipap ni kecil. So kita kena besarkan dia. Okay. So how do we do that? Okay, make sure you select timeline Kalipap ni. Okay. Sama ada you boleh, kalau you double click, you pergi kat source monitor. Okay, saya tak nak. You double click dekat dalam program monitor. Double click dia. Okay. Bila you bawa you punya mouse ni ke penjuru, you boleh drag dia. So you boleh besarkan dia. Oh, sorry sebab saya lupa kita dalam bulan puasa. Saya tak ingat. Okay, tapi memang nampak sedap lah. Okay, jadi Kalipap kita dah settle. Kan kita pergi pula dekat Johor. Sama juga case dia. Gambar ni nampak cantik tapi sebenarnya dia punya size dia tak cukup untuk memenuhi sequence kita ataupun projek kita. Sama juga double click. Okay. Kenapa tak boleh double click? Kalau kat Johor, Kalipap kita panggil epok-epok kan? Tak tahulah, tapi kat tempat dia panggil epok-epok. Saya rasa ada yang bukan daripada Johor kat sini ya. So kat Johor bahasa dia lain, ada beberapa benda yang memang panggil lain. Siapa yang tak nak pergi Johor, ini Bukit Timbalan. Biasa ada peserta daripada luar kan. Sejarah Bukit Timbalan ni, pada zaman pentadbiran Jepun dulu, ini merupakan bangunan paling tinggi di Malaya. Di Malaya, bangunan tertinggi sebenarnya. Okay. Harap sabar ya dengan juadah kita pada petang ni. Saya harap pukul 3.40 ni tak ada orang yang serbu bazar Ramadan yang ada kat kawasan tu. Alright. Lepas tu kita pergi kat golf. Okay. Sama juga case dia ni. Klik besarkan. Ni maknanya kita sebelum kita buat editing yang lain, kita settlekan dulu gambar-gambar ni lah. Alright, katakanlah saya tak nak guna macam ni kan. Ingat lagi tak kita guna effect control. Tadi kita main double click je kan. Tapi sebenarnya bila dah buka kat sini alang-alang saya tunjuk, dia ada effect control. Dekat scale. Okay. Bawah motion ni ada scale. So klik dekat scale ni, drag dia ke kanan. Okay. Boleh kan? Sebenarnya clear je image tu, betul tak? Sebab dia punya DPI dia tinggi. Jadi kita tarik dia tak pecah pun. Dan last kali pergi kat family. Family ni macam payah sikit lah. Saya buanglah gambar family ni. Saya ambil gambar Melaka. Tengok Melaka ni resolusi dia dah memang menepati. Maknanya ada gambar yang memang kita boleh guna terus. Okay.
Tak perlu buat editing. So yes, kita dah dapat finally. Right. So sekarang kalau you nak apply some transition, dia boleh je apply some transition. Tapi apa yang saya nak tunjukkan contoh ni ialah bagaimana kita nak buat voice over record. Kalau you tak ada audio track kat sini, you boleh klik kanan. You boleh add track. Tak ada masalah. Kalau ada memang tak payah buat lah. Just saya nak tunjuk je. Okay. Kalau nak ubah setting sebelum you record, you pergi voice over record setting. Klik, you boleh test kekuatan mikrofon you ataupun sekiranya you ada beberapa pilihan mikrofon, you boleh pilih source you. Kat mana? Kadang-kadang kita ada mikrofon pakai Bluetooth, kadang kita ada mikrofon yang memang built-in. So kita pilih mana satu mikrofon yang kuat signal dia. Yeah. And then kita ada pre-roll 3 second, post-roll 2 second. Okay, saya tak nak post-roll 2 second. Apa maksud dia? Pre-roll ni dia bagi kita masa tarik nafas. Nanti bila kita start to record, dia ada countdown. 3, 2, 1. Baru kita mula record. Okay. So saya uncheck post-roll, saya tick pre-roll, lepas tu saya close. Okey, saya ulang. Kuala Lumpur, gambar dia tak besar. Okey. Saya klik Kuala Lumpur. Saya pergi dekat, kejap. Saya double klik Kuala Lumpur. Make sure you double click Kuala Lumpur. Tapi saya bila pergi kat double click, dia pergi dekat source file. Kalau you tak double click dari gambar kali lipat, yang you resize tu ialah gambar kali lipat. Okay. Pergi kat Kuala Lumpur, pergi dekat effect control. Kita ada banyak tab kat sini kan. Ada audio tab, ada Kuala Lumpur tab, ada Lumetri, ada effect control. Klik effect control. Cari bawah motion, function bawah motion, ada scale. Okay. Klik pada 100 ni. Dia sebab gambar ni 100%. So kita nak besarkan gambar ni, kita klik dan drag dia sebelah kanan. Kalau kita drag dia sebelah kiri, gambar tu jadi lagi kecil. Jadi 50%. Okay. Kita drag dia sebelah kanan, kita jadikan dia 140. Lebih besar. 150. Boleh Encik Rizal? Dekat effect control. Okay. So you dah dapat gambar yang semua sama size dia. Yang penting kita double click. Okay. Right. So bila you dah berpuas hati dan you dah setting you punya you dah setting tadi untuk voice over recording, you dah boleh bermonolog. Okay. Secara idealnya you dah ada script. Okay. You dah ada script. Barulah you boleh buat record. So nak buat impromptu macam ni memang tak lah kan. Jadi kita cuba saja. Kalau you ada gambar, you bila you nak buat benda ni, selain daripada duk cerita orang bersara ni, kadang-kadang you ada gambar-gambar anak-anak you masa kecil, betul tak? Kadang you nak buat hadiah hari jadi dia. So you nak tinggalkan pesan. So you kumpul gambar dia daripada baby, dia 6 bulan, dia setahun. Lepas tu you buatlah monolog bercerita. Bercerita macam mana dia daripada kecil, kemudian besar, lepas tu dah sampai sekarang umur dia. Okay. Pesan ibu rajin-rajin lah. Saya pesan kat ni lah. Kat yang bapak pun sama lah. Pesan-pesan lah kat anak. So itu mungkin dia adalah satu hadiah hari jadi yang sangat bermakna. Saya sedap dia boleh menangis bila dia tengok video tu nanti daripada mak. Masukkan pula muzik yang sedih-sedih. Ada banyak muzik-muzik yang sedih dekat online tu kita download. Kita susun dia dekat track nombor 2. Okay? Boleh. Maknanya macam tu lah. Saya nak tunjuk macam mana kita nak record. Tadi kita dah buat pre-roll 3 saat kan. So bila saya klik record, saya klik dia akan tunjuk 3 saat tadi. Okay? 3, 2, 1. Ini ialah Karipap.
Saya berasal dari Johor. Sukan kegemaran saya ialah bermain golf pada hujung minggu. Bila saya bercuti, saya suka pergi ke Melaka. Dan kadang-kadang saya pergi ke Kuala Lumpur. Nampak? Okay. So you dah dapat satu monolog yang bercerita tentang topik yang abstrak lah. Kalau eloknya, you ada satu timeline. You ada storyline. You nak cerita. You ada visi kenapa you buat. Okay. So kalau kita mainkan, baik, agak tak begitu nak clear, so kita kena tinggikan sedikit dia punya volume. Okay, so kita klik, more or less okay lah, saya boleh terima lah, maknanya tak perlu nak buat editing. Kalau you nak buat editing, you potong-potong lah. Okay, you potong-potong, you jarakkan, you panjangkan sikit kali part untuk make sure dia menepati skrip you. Boleh, no problem. Katakan karipap, antara karipap dengan sini panjangan. Saya tak nampak sangat signal audio tu, tapi panjangan. You boleh je potong, lepas tu you pendekkan aja lah. Macam yang kita buat tadi. Okay. Saya klik pada signal audio sebab saya nak tinggikan volume dia. Bila saya klik, perhatikan pada effect control, ada level. Klik pada level, drag dia sebelah kanan. Tambah nilai dia dalam 20. Dah tak boleh lah. Maksimum 15. Tak payah 15 lah. Saya tambah dalam 10. Okay. Saya berasal dari Johor. Sukan kegemaran saya ialah bermain golf pada hujung minggu. Okey, kita pula tak ada soundtrack kan? Cari soundtrack. Pergi balik 2. Okey, klik soundtrack sendiri, masuk dekat bawah. Track yang kedua, ada lebihan, potong. Tapi kalau kita masukkan bunyi muzik yang kuat, dia akan terlampau kuat. Okay, so kita boleh rendahkan sedikit music ni. Kita klik track yang ada music. Kita pergi ke effect control ni tadi. Make sure kita klik, double klik, dia paparkan kat sini tau, background music. Nanti kalau tidak, you refer pada file yang lain, you sebenarnya tukar. Okay, so you boleh rendahkan dia sikit. Rendah sangat ni. Ni adalah kan. Dia sayut bunyi. Saya berasal dari Johor. Sukan kegemaran saya ialah bermain golf pada hujung minggu. Bila saya bercuti, saya suka pergi ke Melaka. Dan kadang-kadang saya pergi ke Kuala Lumpur. Right. So, seperti biasa, kalau you nak masukkan transition, you boleh masukkan transition. Kalau you nak tambah title, boleh masukkan title. Kalau nak type text terus, apa gambar-gambar ni, boleh terus gunakan type tool. Okay.
Yang tu yang kita dah belajar tadi. Okay, so latihan petang ni dia ada beberapa perkara yang kita perlu recap lah. Mula-mula kita perlu faham sources kita yang pelbagai saiz. Okay. Sumber-sumber kita dari segi video, dari segi image, dia datang daripada pelbagai saiz. Sebab bila orang kongsi kat internet, dia ambil daripada pelbagai sumber. Kamera, website, blog, kemudian screen capture daripada video. Jadi saiz dia pelbagai, virtually in everything. Sometimes bila kita dapat tugasan libatkan video, kita kena cari gambar tapi tu je gambar yang kita ada. Jadi bila kita nak export dia ke dalam, kita nak bawa dia dalam video, video kita pula syarat dia perlulah bersaiz HD. Jadi bila saiz HD, kita kena sesuaikan, adjust gambar tu supaya memenuhi resolusi HD. Okay. Jadi bila kita dah resize semua gambar, kita susun ikut jalan cerita. Selepas susun ikut jalan cerita, kita perlu edit duration dia. Ikut berapa lama kita nak dia appear dekat dalam jalan cerita kita. Lepas tu kita boleh record narration berdasarkan skrip yang kita dah ada. Selepas kita dah record, kita boleh masukkan background music. So lepas you masukkan background music, you nak apply some transition macam kita dah belajar dalam latihan sebelum ni. Kita boleh tambah title, dan selepas kita dah berpuas hati, kita buat final adjustment. Final adjustment maksudnya dari segi kita nak ubah suai mana satu kita nak kuatkan, mana satu yang kita nak perlahankan. Voice kita adakah cukup jelas ataupun tidak. And then music ni adakah kita nak apply some audio transition ataupun tidak. Ingat kita ada audio transition, kita boleh apply fade, kita boleh apply, ada banyak cara lah. Constant gain, and then dekat setiap gambar tu you boleh masukkan video transition pun boleh. Okay, sebab kita dah belajar dah buat benda tu. Tapi yang penting gambar tu bila keluar dia dapat sebiji ikut saiz video yang kita nak. Bermula daripada gambar kita yang kecil, kita besarkan dia dan hasil output kita gambar tu semua nampak selaras. Sama. Tidak ada voice over, you dah buat monolog. Lepas ni kepada suami cuba buat monolog untuk isteri. Isteri-isteri boleh buat monolog untuk suami. Kumpullah gambar-gambar kahwin yang lama-lama. Kita kumpul-kumpul balik, buat cerita, bagi hadiah. Kan? So itu satu idea lah kalau katakan kita jadikan video editing ni sebagai hobi, bukan sebagai satu kerjaya. Sebab saya rasa ramai juga yang buat konten sekarang ni kan. Konten kat Facebook, konten kat Instagram. So basic yang ini saya rasa untuk hari ni je you dah boleh keluarkan satu konten bahan ni. Kalau you buat marketing, kalaulah katakan memang you ada buat some side business, macam ni lah cara. Make sure gambar you tu ada gambar menarik lah. Lepas tu kita nanti besok kita gerak-gerakkan pula gambar ni. Okay, kita gerak-gerakkan dia, kita masukkan video, kita masukkan gambar. And then kita cuba pelbagai efek-efek lain yang boleh menjadikan suatu video tu lebih menarik dan lebih menarik. So maknanya hari pertama ni saya rasa sampai situ je. Okay. L3 exercise. Pagi tadi kita buat foto album. And then yang kedua kita buat video travel log. Yang ketiga ni kita buat monolog. Nampak dah semua log-log kan? Okay, itu untuk hari ni. Sebab kita ada banyak bahan yang boleh susun-susun. Untuk besok kita akan buat exercise lain yang lebih melibatkan sedikit apa ya? Sekejap saya tengok. Okey lah, sedikit advance lah. Okay. Mungkin kita akan gunakan timeline. Mungkin kita akan gunakan keyframe untuk kita buat simple animation. Dan kalau sempat kita akan buat saya rasa yang untuk hari ketiga tu kita dah start buat masking lah. Dia dah jauh lebih advance. Okay. Tak advance pun tak sangat sebab kita belajar macam mana nak buat. Dan jangan risau, dia tak susah. Okay, kita tahu teknik, kita boleh buat. Dan apa yang saya ajar ni hanyalah saya rasa 1% daripada apa yang Premier boleh buat. Okay, Premier boleh buat lebih daripada itu.
Saya rasa sampai situ kot untuk hari ni. Untuk record, sekejap Cik Rizal ada minta saya untuk tunjukkan macam mana untuk buat record. Untuk buat record, okay, saya mutekan dulu 2 track ni. Okay, M ni maksudnya mute, S ni maksudnya solo. Okay, M ni sebab saya dah ada track, kan saya record dia tak jadi sangat. So saya mutekan je dulu. Saya mutekan juga track music. Dan sebelum you record, kita klik dekat sebelah kanan, dekat track audio, ada voice over record setting. Okay, klik pada voice over record setting, kita akan nampak mikrofon kita berfungsi ataupun tidak. Untuk tahu dia berfungsi, kita akan nampak dia bergerak-gerak macam ni lah. Okay, so kalau tak, make sure kita pilih source yang dapat menunjukkan prima di mana mikrofon kita sebenarnya berada. So kalau you dah dapat, hello, test. Okay, alright. So you nampak kan ada bar dekat situ, progress bar kat sini. So sebenarnya meter ni menunjukkan kita punya mikrofon ni ada input. Make sure you klik 3 second pre-roll, nak ubah pun boleh, tapi saya setkan standard aja. Saya uncheck post roll. Maknanya bila saya klik stop, dia akan stop. Pre-roll ni bagi kita masa 3, 2, 1 baru kita akan mula recording. Okay, saya dah tandakan yang ini, saya klik close. Untuk record pada track yang kita nak, make sure kita klik pada butang mikrofon. Okay, saya klik pada butang mikrofon, dia akan bagi 3, 2, 1. Ini ialah Karipap. Apabila bercuti, saya suka pergi ke Johor. Sukan kegemaran saya ialah bermain golf. Bila bercuti, saya suka pergi ke Melaka. Saya berasal dari Kuala Lumpur dan saya tinggal di sini. Okay. So kalau terlebih, boleh potong. Klik delete, mainkan semula. Alright, sebab saya mute, sebenarnya dia dah berlapis-lapis ni, okay? Jadi dia tak ada. So kalau you export dia akan keluar balik. Ni mute ni hanya untuk kita buat editing supaya kita tak nak terganggu dengan apa yang kita dah record. Boleh Encik Rizal? Klik yang ini Jangan klik yang ke atas ni, nanti dia override. Klik dekat track yang kosong untuk memulakan rakaman. Boleh? Untuk edit, klik dan pergi ke effect control. Pada level ni, increase level dia. Cara kita increase tu, kita pergi ke kanan lah. Baik. Ya, sedikit kita habis lebih awal daripada yang dijangkakan. Semua okey ke? Baik. Okey. Thank you. Okey, Doktor. Baik. Menarik. So far tiga exercise tu saya rasa akan menyediakan kita untuk hari esok lah. Tapi tak apa, pagi esok saya akan recap balik semula sedikit apa yang kita dah belajar hari ni. Dan kalau kata you all ada klip yang you nak, you boleh je bawa. Okay, sebab nanti saya rasa you dah boleh prepare juga untuk pembentangan akhir. Ingat untuk pembentangan akhir hari kelima tu ialah tema dia ucapan selamat hari raya. Okay, ucapan selamat hari raya. Tak apa, besok kita akan buat lagi latihan. Kita akan buat lagi. Baiklah, Puan Rafidah. Okay, Doktor. Okey, saya untuk hari ni dah habis untuk tu. Boleh? Okay, bolehlah kita untuk hari ni. Habiskan untuk hari ni. Okay, sebelum tu saya nak cari Cik Khairul Akmal. Ada tak? Cik Khairul Akmal? Tak ada
Okey. Tak Dia apa mana tu? PO lah. PUO. Tu kawan saya satu jabat dia ada tadi. Nama dia Jejentik, Kapten Jejentik. Nama Saya tahu Kapten Jejentik sebab saya cari tak ada dah sekarang. Tadi ada. Saya nampak pukul 2 tadi. Lepas tu saya tak perasan nak siapa ada. tak pasti tu. Sebab Okey, kami tak apa, cuti. Tapi saya duduk rumah sekarang ni. Besok bawa kerja. Oh, Ayah Ipoh sama macam kat Melaka. Johor je kerja ni. Iyalah. Tak apalah, nanti saya PM dia sendirilah. Okey. Doktor, ada apa-apa lagi doktor? Tak ada, tu saja. Terima kasih kepada yang dapat datang pada petang ni lah. Kita akan jumpa besok Puan Rafidah, besok kita mula. Okey, untuk esok kita akan mula jam 8 pagi. Dan habis pukul 4 petang lah. Macam hari ni lah. Baik, insyaAllah. Okey, terima kasih doktor. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat berbuka. Okey, terima kasih doktor. Salam.